ambak kali pertama ni saya diberi tanggungjawab untuk sebagai tenaga pengajar bahasa Mandarin untuk kali inilah. Jadi ini adalah kali pertama saya bekerjasama dengan KIAS. Ini saya kongsikan skrin saya. Okay, boleh terima semua yang saya kongsikan sekarang ni? Skrin ada terima tak? Ada. Ada. Okay. Untuk kelas bahasa Mandarin, komunikasi akan dibawa oleh saya untuk dalam tempoh 5 hari ni dan saya akan berkongsi sedikit biodata saya. Okay, saya berasal daripada Kelantan dan sekarang menetap di Nilai. Saya sebenarnya mendapat pendidikan awal di sekolah rendah kebangsaan Seri Wangi, Gua Musan, dan selepas itu saya melanjutkan sekolah menengah di sekolah SMUA Muhammadi Perempuan. Dan selepas pada MMP, saya teruskan pengajian di KIAS, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, dan saya juga adalah pelajar Lausha Zaleha. So semua kenal Lausha Zaleha kan? Saya adalah pelajar Lausha Zaleha pada tahun 2014 hingga 2004 hingga 2017. 2004 hingga 2007. Okay, selepas KIAS, saya sambung pengajian saya dalam bidang ijazah bahasa dan budaya Cina di Jinan University Guangzhou. Dan saya punya kolej bahasa saya ialah College of Chinese Language and Culture Jinan University. Saya di China, di Guangzhou selama 4 tahun untuk pengajian ni, dan pada tahun 2012 saya konvo dan balik ke Malaysia akhir tahun 2012 dan 2011, dan pada tahun 2012 saya mula mengajar dan sampai sekarang alhamdulillah dah masuk tahun yang ke-9 saya sebagai tenaga pengajar bahasa Mandarin. Dan saya sekarang bekerja sebagai freelance bahasa Mandarin lah. Saya bebas. Saya adalah guru bahasa Mandarin sambilan di Universiti Sains Islam Malaysia daripada tahun 2012 sehingga sekarang, dan juga saya adalah part-timer lecturer di Uni KL MIDI daripada bermula tahun 2014, dan saya juga part-timer lecturer di College di Universiti KPJ Nilai. Dan satu lagi saya mengajar sambilan guru bahasa untuk sekolah rendah di Seremban, Sekolah Rendah Islam Sri Aufa Seremban. Sekolah itu dia under Chinese punya program lah, Chinese punya NGO. Jadi saya mempunyai pengalaman selama 9 tahun daripada pelbagai sudut masa dia bagi pelbagai kategori kanak-kanak, remaja dan dewasa. Dan insya-Allah dengan pengalaman saya 9 tahun saya mengajar, saya akan cuba yang sebaik daya saya untuk kongsikan bersama cikgu-cikgu semua. Dan saya difahamkan cikgu-cikgu untuk grup 2 ni adalah daripada sekolah agama Darul Anwar, betul ke? Ya. Cikgu kuat suara sikit, tak dengar. Tak dengar? Kak Gini dengar? Boleh. Okey. Jadi semua ni adalah cikgu lah. Saya boleh panggil ustazah ataupun cikgu ke macam mana? Boleh. Boleh, Suka. Okey, dan saya juga dimaklumkan cikgu-cikgu Darul Anwar ni dah ada basic bahasa Cina. Betul ke? Tak ada lagi. Ada. Sebab ada cikgu cakap ada saya maklumkan diorang dah ada kelas setiap minggu kan? Setiap minggu ada kelas bahasa Mandarin. 5 orang je. 5 orang je. Okey, jadi yang dah ada pengalaman, yang baru nak belajar ni tak ada masalah lah. So untuk hari ni kita akan mulakan daripada asas lah, daripada awal. Jadi kita akan belajar. Jadi untuk yang baru belajar tak ada masalah. Masa tak ada kata kita mulakan daripada tengah, tak ada. Kita mulakan daripada awal. Okey.
Okay, matlamat kita untuk bahasa Mandarin program 5 hari ni, program 5 hari ni memang agak kita kata agak singkat kan, dia agak singkat dan macam mana nak boleh kuasai nak baca Cina kan bahasa ni. Okay, kita akan, matlamat kita yang pertama kita boleh menambah pengetahuan tentang bahasa asing. So kita tahu tentang bahasa asing, apa yang kelebihan dia, keistimewaan dia. Dan yang kedua, target kita boleh berkomunikasi secara ringkas di dalam bahasa Mandarin. Maksud paling ringkas kita boleh cakap, ni hao ma, 再见, 谢谢, 不客气. Maksud kita boleh cakap yang tu. Ataupun kalau lah kita tak boleh nak cakap, 我们听得懂. Maksudnya kita boleh dengar, kita boleh faham apa yang orang cakap. Maksud tengok cerita, kita boleh juga yang sikit-sikit tu. Itu kita punya matlamat kita untuk 5 hari ni. Dan yang ketiga, kita mengetahui keunikan sebuah bahasa. Ya, setiap bahasa tu dia ada keunikan sendiri kan. Macam lengguk dia, macam mana tonasi dia, dia ada yang tersendiri. Jadi, 3 ni adalah matlamat dan hasil pembelajaran kita. InsyaAllah target kita untuk 5 hari ini, untuk program bahasa Mandarin 5 hari ini. Jadi, sebelum kita mulakan kelas, saya nak tanya cikgu-cikgu ataupun ustazah dan semua, apa yang dimaksudkan dengan bahasa Mandarin? Apa yang Laosho faham, apa yang cikgu-cikgu semua faham tentang bahasa Mandarin? Boleh kongsi dengan saya apa yang cikgu-cikgu dah faham? Apa maksud bahasa Mandarin ni? Bahasa percakapan utama di Cina. Bahasa percakapan utama di Cina. Okey. Lagi? Kalau bahasa Arab dia ada bahasa Fushah. Mandarin ni kira Fushah bagi orang Cina ke? Fusah. Oh, okey. Okey. Bahasa Fusah lah, maksud bahasa surat dia. Okey, lagi? Okey. Mandarin ni antara bahasa dunia. Antara bahasa dunia. Okay. Sepanjang pengalaman saya tanya student lah, bahasa Mandarin apa? Oh, bahasa Mandarin, bahasa Cina lah. Bahasa Cina. Okey, bahasa Cina tu bahasa apa? Bahasa Mandarin lah. So dia cakap bahasa Cina, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, bahasa Cina. Ada cakap bahasa utama Cina. Ada cakap bahasa Fusha. Okey, di sini kita dah faham bahasa Mandarin ialah bahasa formal ataupun bahasa surat di negara China. Maksudnya bahasa asal ni, Mandarin ni berasal daripada bahasa Cina ataupun bahasa Mandarin, bahasa surat yang berasal daripada negara China. Jadi bahasa Mandarin lah yang digunakan di sekolah, di universiti, di sebarang urusan rasmi akan menggunakan bahasa Mandarin dan juga tulisan Mandarin. Okay, dan juga tulisan Mandarin. Jadi dekat sini dengan menggunakan bahasa Mandarin, kita akan, kalau kita belajar bahasa Mandarin, kita akan boleh pergi seluruh negara China. Kita akan boleh pergi seluruh negara China. Kalau kita belajar bahasa Cantonese, kita pandai cakap Cantonese, memang orang sure tu kantong wah liu li, kita cakap bahasa Cantonese ni lancar. Kita boleh pergi seluruh negara China. Kita hanya boleh pergi mana? Kita hanya boleh pergi Hong Kong, Macau, Guangzhou, kita hanya boleh pergi Shenzhen sebelah bawah tu sahaja, sebelah selatan sahaja. Sebab sebelah selatan tu dia orang gunakan bahasa logat dia orang tu logat Cantonese. Tapi kalau you belajar bahasa Mandarin, you bercakap Mandarin, kita akan boleh pergi seluruh negara China. Kita nak pergi Cantonese dengan bahasa Cantonese dekat Beijing. So orang Beijing tak faham kita cakap Cantonese. Dia orang ada lorak dia orang. Jadi dekat negara China, di negara China dia ada 56 kaum. 56 kaum dan semua kaum tu ada bahasa tersendiri. Jadi dengan bahasa tu lah, dengan bahasa Mandarin lah yang menghubungkan diorang. Dan kalau di China, dia punya TV kan, kita punya TV drama ke apa, kita punya subtitle dekat Malaysia, dekat bawah tu bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris kan. Tetapi dia punya subtitle kat bawah itulah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin dan juga tulisan Hanzi Mandarin dekat bawah tu. Sebab semua bahasa Mandarin semua orang boleh faham. So dekat sekolah dia akan belajar bahasa Mandarin. Dekat rumah dia orang sendiri baru dia akan belajar bahasa tersendiri. Sebab kalau dalam 56 kaum ni, separuh daripada kaum tu ada tulisan yang tersendiri pula. Tulisan dia macam-macam. Ada ala-ala tulisan Tamil, ada ala tulisan Cina tapi lebih complicated. Macam tulisan Cantonese. Bahasa Cantonese, dia ada tulisan tersendiri. Okay, tulisan dia pada saya lah lebih susah. Pada saya tulisan Mandarin
lebih senang sebab dia lebih mungkin sebab saya belajar Mandarin. So saya rasa lebih senang sebab dia ada aturan dia ada step dia ada pihua dia macam mana kita nak tulis, kita ada point dia. Jadi kalau Cantonese tu Hanzi dia lagi henang, selagi susah. Jadi dengan Hanzi Mandarin ni kita akan tengok TV dekat Hanzi Mandarin kat subtitle kat bawah tu dia akan semua orang boleh tengok cerita Cina. Kalau kita tengok TV 8, kita tengok NTV7 dulu. So kat NTV7 dulu banyak kita akan dengar bukan bahasa Mandarin. So ada Cantonese, Hokkien, so ada cerita tu. Kalau TV 8 kebanyakan kita akan boleh dengar cerita, kita akan tengok cerita Mandarin tu bahasa Mandarin. So kita boleh dengar tu bahasa Mandarin yang Chongguo punya, yang negara China punya. Okay, ada orang cakap kat saya, Lausha, bahasa Mandarin ni, bahasa Cantonese, bahasa Hakka, Hokkien ni sama je kan macam kita punya bahasa Kedah, bahasa Kelantan, bahasa Perak, Johor ke apa slang tu je kan. Tak, dia tak sama. Dia totally tak sama. Contoh, kalau dalam bahasa Mandarin, kita nak cakap, saya tak boleh cakap Mandarin. So dia akan bunyi, 我不会讲华语. 我不会讲华语. Tetapi kalau dalam bahasa Cantonese, dia akan bunyi, 我識講廣東話. So, 我識講廣東話. So, maksudnya kat sini, 我, saya, Mandarin. Kalau bahasa Cantonese, 我. Jadi dekat sini, dia dah beza sangat beza dua perkataan. Jadi sebab tu kita dengan Cantonese, kita tak boleh nak pergi seluruh negara China. Kita hanya boleh pergi sebahagian saja. Hakka, tempat dia saja kita boleh pergi. Hokkien, tempat dia saja kita boleh pergi. Tetapi dengan bahasa Mandarin, kita akan boleh pergi seluruh negara China. Okay, macam mana jelas untuk hari ini punya untuk permulaan bahasa Mandarin? Boleh. Senyap je kelas ni. Okey ke? Okey. Ha? Okey. Dengar suara Ustaz Luqman je, yang lain mana? Ramai tidur tu. Tidur lagi. Aktif lah, kita belajar Mandarin kena aktif, kena banyak Jadi maknanya semua orang Cina faham Mandarin ke cikgu? Apa dia? Semua orang Cina faham Mandarin lah. Semua Cina faham bahasa Mandarin kecuali orang Cina yang tua-tua dia lah, yang macam umur 80, 90 yang tak pergi sekolah. Cuma kalau dekat sini kadang-kadang orang Cina Malaysia, dia orang boleh cakap Cina. Tapi dia orang tak boleh baca Cina, baca tulisan Cina sebab dia orang sekolah SK, sekolah kebangsaan. Dia bukan masuk SJKC. Kalau kita tak masuk SJKC, kalau orang Cina tak masuk SJKC, dia tak boleh baca. Dia tak boleh menulis dan dia tak boleh baca tulisan Cina tu. Dia hanya boleh bercakap Mandarin. Sebab apa dia boleh bercakap? Sebab dia punya pergaulan, kawan-kawan dia tengok cerita, dia akan boleh cakap. Menulis, membaca, dia tak boleh. Jangan awak tunjuk tulisan surat khabar kat Cina kan cakap tak boleh baca. Oh, jangan pelik. Itu perkara biasa dekat Malaysia. Sebab ramai Cina yang dulu-dulu ada yang tak sekolah Cina. Bukan dululah ya sekarang. Sebab ramai kalau sekarang macam dekat dia ada pergi sekolah konvent, ada pergi SK. Jadi dia orang tak ada tak ada background untuk belajar bahasa Cina dengan secara formal lah, dengan menulis. Cikgu. Ya. Adakah orang Cina yang tak masuk sekolah tak pandai bahasa Mandarin? Dia pandai cakap. Dia pandai cakap, menulis, membaca atas masing-masing. Kadang-kadang ada yang belajar sendiri, ada yang belajar sendirilah. Tapi kebanyakan kalau dia orang bercakap, kalau tak sekolah Cina, kebanyakannya dia tak boleh membaca dan dia tak boleh menulis. Sebab membaca dan menulis ni kita memerlukan masa yang panjang, masa yang betul-betul khusus untuk kita belajar. Sebab tulisan dia memang bukan ABC macam kita. Dia memang adalah gambungan gambar rajah. Daripada characters. Satu characters tu dia bergabung jadi perkataan tu jadi perkataan ni. Dia agak susah lah untuk Hanzi. Saya ada satu maklumat, satu cerita saya dengar daripada Tanah Merah. Sekolah Cina di Tanah Merah ni ada satu sekolah, bila pengetua dia yang baru bertukar, dalam satu mesyuarat PIBG, pengetua dia bercakap bahasa Cina, mungkin Mandarin kot. Akhirnya ibu bapa bangun minta bercakap bahasa Melayu sebab Cina tak faham bahasa dia. Cina tak faham bahasa dia. Cina tak faham bahasa dia mungkin. Mana Cina kampung tu tak faham bahasa yang pengetua tu ucap. Betul, sebab kadang-kadang dia punya logat tu lain juga. Macam dekat China logat dia lain. Dekat Malaysia logat dia lain. Dan kadang-kadang kalau Cina kalau macam dia tak bergabung juga dengan kurang berhubung dengan
dalam bahasa Cina, maksudnya kurang berhubung dengan bahasa Cina secara formal pun dia akan jadi terikut-ikut dia punya bahasa dia lah, bahasa asal dia. Macam Cantonese ke, Hokkien ke, dia akan jadi macam tu. Kadang-kadang kalau macam kita daripada China, balik Malaysia, cakap dengan Cina Malaysia, kalau cakap dengan orang yang macam selalu berhubung dengan macam dia tahu China cakap slang macam mana, dia orang faham. Kalau saya cakap terus dengan makcik, dia orang tak faham saya cakap apa. So macam contoh, kita punya dekat China, ni cao semua mingzi. Okay, ni cao semua mingzi. Tapi dekat Malaysia, Cina Malaysia cakap, ni semua ming. Semua ming. Kalau macam kita dekat China, ni cuak sema. So untuk persebutan yang tepat ialah daripada negara China lah. Ni cuak sema. Kalau kat sini, kat Malaysia, Cina kat sini, kita sebut cuak semua. Semua. Kita sema, tapi sebutan Cina Malaysia, semua. Semua. Dia dah jadi sebutan tu dah jadi ikut logat kita punya slang dekat sini. Slang asal slang apa? Masing-masing punya logat, masing-masing punya bahasa lah. Jadi sebab tu ada yang tu dia orang tu tak faham, ada yang ni kurang jelas dia sebut apa, itu perkara biasa lah. Kalau orang kampung, orang lama-lama, itu perkara biasa. Okay, cikgu Nick. Oh, baru tahu. Okay. Okay, seterusnya, kita tengok yang seterusnya. Saya akan kongsikan skrin lagi sekali. Okay, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, okay, di sini adalah peta negara China. So peta negara China ni, negara China sangat luas dan dia ada 56 kaum. Jadi 56 kaum seperti saya beritahu tadi, dia ada 56 kaum dan bahasa Mandarin ialah bahasa yang menghubungkan diorang semua. Okay, bahasa Mandarin ialah bahasa yang menghubungkan diorang. Dan kita punya macam saya tengok macam apa untuk bahasa, saya pernah belajar bahasa logat yang daripada Xinjiang. Okay, Xinjiang sebutan dia banyak bunyi gese. Dia lebih kepada cakap dia tu nak bunyi kepada ala-ala Kazakhstan, ala-ala Kazakhstan sebab dia punya dah dekat dan dia orang punya muka, punya urut Xinjiang punya apa, dia tak jadi macam Cina sini dah. Maksudnya dia tak ada mata sepek ke semua tak ada. Dia dah mata yang besar, yang tinggi, yang hidung macung, yang alis kening yang tebal. So dia dah jadi ala-ala sebelah sana. Sebab dia orang kat sana tu dah mix. Kalau yang sebelah Beijing, sebelah atas ni dekat Mengku ni, kat sebelah Mongolia pula, dia muka dia dah ala-ala ke Mongolia. Jadi di sini saya kita tengok orang Cina bukan muka semua sama je muka Cina Malaysia ni, tak, dia ada pelbagai jenis macam bentuk, macam-macam bentuk lah, macam-macam rupa, dah dia orang dah mix banyak. Kalau sebelah Xinjiang mix lain, dan makanan dia pun dah lain, dia bukan makanan ala-ala Cina ni, dia akan banyak makan, dia akan suka makan macam makanan Arab lah, yang dia punya manisan pun ala-ala Arab juga. Dia punya manisan dia dah makan sate kambing semua dah macam tu dah. Okay, kalau sebelah Beijing ke atas dia style yang lain, dia budaya yang lain. Jadi kat sini kita ni sebelah kita Malaysia, kita punya bahasa, kita akan hampir sama sebutan dengan sebelah Hong Kong, sebelah Shenzhen, Macau, Guangzhou, dia akan sebutan kita hampir sama. Dan kalau kita cakapkan ni hao ma ataupun ni cuo shema. Okay, kalau kita sebelah selatan kita cakap ni cuo shema. Tapi kalau ke Beijing, dia banyak bunyi R cakap. Kalau cikgu-cikgu perasan tengok filem Cina kan, kalau bunyi R banyak dekat belakang tu, maksud Cina tu sebelah atas, bukan Cina yang sebelah selatan punya. Tu slang yang sebelah atas. Okay, contoh ni cuo shema. Okay, biasa. Tapi kalau yang slang Beijing, dia akan bunyi ni cuo shema. Dia akan banyak R. So, ni去哪里? Awak pergi mana? Tapi dia orang cakap kat Beijing, ni 去哪儿? Dia banyak R. Kita nali mana? So, dia mana? Nar. So, dia akan bunyi R dekat belakang tu. Nar. Ni 去哪儿? So, kita dengar ada R, kita terus tahu, oh, ini bukan Cina Malaysia. Ini adalah Chongguo, orang Cina. So, Chongguo orang negara China. Okay. Di sini dia ada Uyghur tu Cina mana Uyghur? Uyghur, apa Xinjiang. Sebelah sini Uyghur, dekat Urumqi. Okay. Okay, di sini kita ada 5 perkataan sebagi dan ada dalam 5 warna. Yang pertama Huayu,
yang kedua Hanyu, yang ketiga Putonghua, yang keempat Huawen, yang kelima Chongwen. Chongwen. Okey, Huayu, Jiang tu bunyi J kan, bukan bunyi Z. macam mana? Jiang Wen. Jiang Chongwen. Wen tu bunyi J lah, bukan Chong. bunyi J. Tak, dia bunyi Chong. Dia bunyi Okey, yang ni kita akan belajar sebutan tu nanti. Yang ni kita nak bagi pengenalan tentang bahasa Mandarin ni dulu. Sebutan kita akan masuk satu persatu nanti. Okey. Okey, yang pertama Huayu, Hanyu, Putonghua, Huawen, Chongwen. Jadi 5 perkataan di sini semuanya bermaksud bahasa Mandarin. Semuanya bermaksud bahasa Mandarin. Okey, yang pertama Huayu. Okey, yang pertama Huayu ni kita gunakan di Malaysia. Okey, bahasa Mandarin, Huayu. So kita akan sebut Huayu. Kalau di China, bahasa Cina, bahasa Mandarin dia akan sebut Hanyu. Maksudnya benda yang sama, tapi di China sebut Hanyu. Dekat Malaysia sebut Huayu. Apa beza dia? Apa beza kita Huayu, apa beza Hanyu? Okey, kalau di China 92% daripada penduduk ialah kaum Han. Dan 8% baki daripada kaum Han tu adalah Xiaosu Mingju, kaum yang kecil-kecil. Jadi masyarakat Islam di China termasuk dalam kaum yang kecil. Jadi kaum Han ialah majoriti lah 92%. Jadi kaum Han, 90% tu bernama kaum Han. Jadi Hanyu ni diambil daripada perkataan kaum Han. So Hanyu bermaksud bahasa Mandarin digunakan di China. Kalau kita beli buku contoh keluaran di China, dia akan tulis Hanyu. Kita beli buku Mandarin, komunikasi untuk apa? Kita beli tu keluaran daripada China. Dekat kulit buku tu dia akan tulis perkataan Hanyu. Dia tak tulis Huayu. Dia akan tulis perkataan Hanyu. Kalau kita beli buku tu dekat Malaysia ataupun publisher keluaran Malaysia, dia akan tulis Huayu. Sebab Malaysia dia akan guna Huayu. Chongguo, China, dia akan guna Hanyu. Jadi orang tanya, you pandai tak cakap you pandai tak cakap Hanyu? Tak pandai. Pandai cakap Huayu. Tak, kita cakap pandai. Kita kena cakap pandai sebab Hanyu dengan Huayu adalah benda yang sama. Cuma berbeza tempat je guna. Dekat China dia akan guna Hanyu. Dekat Malaysia dia guna Huayu. Okay, dan yang ketiga ialah Putonghua. So Putonghua bermaksud bahasa Mandarin juga. Tetapi perkataan Putonghua ni biasanya kita akan dengar, biasanya saya akan selalu dengar itu daripada Indonesia. So Indonesia dia banyak guna perkataan Putonghua. Okay, Putonghua merujuk kepada bahasa Mandarin. Okay, dan seterusnya yang bawah ni Huawen. Huawen bermaksud bahasa Mandarin juga. Huawen. So wen saja dekat belakang W-E-N, wen ni bermaksud bahasa ataupun sastra. Maksudnya kalau kita beli buku, buku tu bukan buku komunikasi biasa-biasa ataupun buku tu buku teks bahasa Cina, dia akan tulis Huawen. So buku tu lebih formal. Dia akan guna perkataan wen. So Huawen. Okay, kalau Chongwen sama. Chongwen ni maksudnya bahasa Cina. So bahasa Chong ni ada maksudnya negara China. So Chongwen bermaksud Chong saja bermaksud China. Jadi Chongwen ialah bahasa China. So perkataan Chongwen ni jarang kita akan jumpa lah buku dekat Malaysia. Kita akan jumpa di negara China. Kalau di Malaysia kita akan jumpa Huayu yang warna hijau ni dengan Huawen yang warna peach ni. Jadi Huayu, Huawen. Kalau kita beli buku santai-santai, buku untuk belajar bahasa Mandarin ke, buku cerita Mandarin apa semua ke, dia akan guna Huayu dekat depan. Kalau buku tu buku sastra ke, buku sejarah, buku sajak kan, dia guna Huawen. Dia akan tulis Huawen. Okay, kalau Chongwen kita akan jumpa tu dekat China lah. Dekat Malaysia pun ada, tapi mungkin keluaran China akan tulis Chongwen. Okay, Hanyu dia akan guna Chongwen. Dan Putonghua yang warna purple ni kita akan gunakan Putonghua ni kita akan dengar daripada Indonesia ramai guna perkataan Putonghua. Tetapi kalau pelajar, cikgu-cikgu semua adalah suka layan cerita Cina, okay, dalam cerita Cina tu akan ada perkataan Putonghua. Dia orang bercakap, mesti dia cakap, ni hujan Putonghua ma, awak bercakap Putonghua ke? So Putonghua, kita dengar perkataan Putonghua, kita terus tahu, okay, maksud dia Mandarin, bahasa Cina. Hanyu, bahasa Mandarin. Huayu, bahasa Mandarin. Huawen, bahasa Mandarin. Chongwen pun bahasa Mandarin. Cuma Huawen dengan Chongwen dekat bahagian bawah tu, dia biasanya digunakan dalam buku, untuk buku yang buku-buku formal ataupun buku sastra. Okay, jadi untuk hari ni, pelajar terus tahu perkataan Huayu.
Huayu. Untuk kelas kita hari ini ialah kelas Huayu. Y-U tak bunyi U, dia akan bunyi Y. Y-E-E, dia bunyi Y. Okey, Huayu, Huayu, Hanyu, Hanyu. Dan dua perkataan tu Lau Syah harap pelajar cikgu-cikgu semua boleh ambil perhatian lah. Kelas kita hari ni kelas apa? Kelas Huayu. Kelas kita hari ni kelas apa? Kelas Huayu, kelas bahasa Mandarin. Itu kelas bahasa Cina ataupun bahasa Mandarin. Okey, kalau kita kelas bahasa Mandarin sebut macam mana? Kalau kelas bahasa Mandarin kita akan sebut Huayu Ke. Ke dekat belakang tu bermaksud kelas. Ke dekat belakang bermaksud kelas. Huayu Ke. Huayu Ke. Huayu Ke bermaksud bahasa Cina, kelas ataupun bahasa yang tepat kita ialah kelas bahasa Cina. Huayu Ke bermaksud kelas bahasa Cina. So hari ni kita ada kelas apa Hari ni kita ada Huayu Ke. Kita ada kelas bahasa Cina. Okay. Okay. Sekarang tengok di sini. Malaysia. So Malaysia. Malaysia bermaksud Malaysia. So Malaysia 有3个大民族, ada 3 kaum besar, ada 3 kaum yang besar iaitu Malay人, Huaren dan juga Induren. Kita ada Melayu, Cina dan India. Dan kalau Cina kita akan sebut Huaren. Yang dalam kotak warna merah ni kita akan sebut Huaren. Huaren bermaksud orang Cina. Orang Cina yang Malaysia punya. Orang Cina yang bukan negara China. Kalau orang Cina negara China kita akan sebut Zhongguoren. Kita akan sebut Zhongguoren. Kalau Huaren ni bukan maksud orang Cina negara China, orang Cina yang dekat Malaysia ni ataupun Cina yang tak duduk dekat negara Cina. Mungkin dekat Vietnam, mungkin dekat Amerika kita akan sebut Huaren. So jadi dekat Malaysia orang Cina kita akan sebut Huaren. Sebab itulah di Malaysia kita akan guna perkataan Huayi bahasa Cina sebab kita merujuk kepada Huaren, orang Cina. Di Malaysia kita sebut Huaren. Jadi dalam kotak warna purple ni itu merujuk kepada bahasa Cina. Kalau bahasa Cina yang sastra kita sebut Huawen. Kalau yang untuk komunikasi bahasa kita sebut Huayi. Huayi. So Huawen dan juga Huayi. Sebab tu dijadikan kenapa Malaysia sebut Huayi? Sebab merujuk kepada Huaren. Kenapa orang Cina sebut Hanyi? Orang Cina sebut Hanyi sebab dia merujuk kepada kaum Han yang majoriti penduduk dia ialah daripada kaum Han. Dia jadi Hanyi. Dan sebagai maklumat untuk pelajar, Yi dekat belakang ni, YU dekat belakang ni bermaksud bahasa. YU dekat belakang ni bermaksud bahasa. Jadi Huayi bahasa Cina. Huawen itu wen ialah maksud sastra. So Huawen bahasa Cina, sastra Cina. Jadi di sini belajar jelas. Malaysia, so Malaysia, Malaysia 有华人, ada orang Huaren, ada orang Cina. So Huaren tu bahasa dia apa? Huayu. So dia Huayu. Kita guna Huayu. Senang kita ingat kepada Hua dia berus kepada Huaren dan juga Huayu. Malaysia dia pergi kepada Huaren dan pergi juga kepada Huayu. Okey. Kita tengok contoh di sini. Okay, ini adalah contoh buku teks di sekolah Malaysia. Itu sekolah buku teks untuk SJKC dan juga buku teks sekolah kebangsaan. Buku teks bahasa Cina under SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, dan juga buku teks bahasa Cina dari SK, Sekolah Kebangsaan. So sekolah kebangsaan pun ada keluarkan buku teks bahasa Cina dan kita ada khusus elektif bahasa Cina di sekolah SK. Jadi untuk sekolah SK digunakan buku khusus dia lah. Kita boleh campur dengan buku SJKC punya sebab SJKC punya buku dia sangat susah. Okey, buku dia yang ni. Okey, untuk buku teks bahasa Cina dia akan tulis Huawen yang saya bulatkan ni. Okey, buku teks bahasa Cina SJKC dia akan tulis Huawen sebab dia tu bahasa dia adalah bahasa ayat karangan, buku karangan, ayat sastra. Jadi dia guna buku teks tu Huawen. So kita beza dekat situ. Okay, kalau buku teks bahasa Cina untuk sekolah kebangsaan, kita guna perkataan Huayi. Huayi yang saya bulatkan kat sini. Saya bulat warna merah. So, Huayi. Sebab apa? Sebab buku teks bahasa Cina untuk SK, kita lebih kepada komunikasi. Bukan bahasa yang sastra, bukan bahasa formal punya, bukan karangan semua. Bahasa yang simple, bahasa komunikasi, asas komunikasi. Jadi kita guna Huayi. Kalau buku teks bahasa Cina, dia akan guna Huawen. Jadi kat sini, cikgu-cikgu semua jelas lah. Kenapa jadi Huawen? Kenapa jadi Huayi?
Kenapa sebut Huayi dekat Malaysia? Kenapa sebut Hanyi dekat China? So kita dah tahu jelas. Huayi bahasa Cina disebut Huayi dekat Malaysia sebab merujuk kepada orang Cina kita panggil Huaren. Kalau di China disebut Hanyi. Kenapa? Sebab dia merujuk kepada kaum majoriti dia tu kaum Hanyi. Jadi di sini bahasa Cina buku teks dia guna Huawen dan untuk buku teks SK dia guna Huayi. Kuo Xiao Huayi. So Kuo Xiao maksudnya Kuo ialah negara, yang depan ialah Kuo maksud negara, Xiao ialah kecil. Kuo Xiao maksudnya sekolah rendah. Sekolah rendah negara maksudnya Huayi, itu bahasa Cina, maksud bahasa Cina untuk sekolah rendah punya. Jadi kat sini Huawen bermaksud bahasa Cina untuk STKC. Buku kita ingat buku tak sama. Dan saya sekarang tengah buat second degree untuk bahasa secondary untuk pendidikan bahasa Cina STKC punya. Dan sekarang ialah tahun akhir dan insya-Allah bulan 8 ni habis. Untuk saya belajar STKC punya ni sangat-sangat berbeza dengan apa yang saya belajar dekat China. Okay, untuk di China saya belajar banyak kepada Hanyi, dan kita tak mendalam buku teks bahasa Cina belajar. Di sekarang saya belajar sekarang 4 tahun ni, dia mengkhususkan kepada STKC punya buku, saya ambil yang sekolah rendah punya. Sangat susah dan bahasa tu memang pening sikit untuk kita faham dan sangat susah untuk difaham. Dia banyak sastra, dia banyak sajak, dia banyak puisi macam kita lah. Jadi dekat buku teks STKC memang memerlukan usaha yang lebih lah teks bahasa Cina. Untuk buku teks bahasa Cina STKC. Dan buku teks bahasa Cina SK, jika ada dekat Kelantan anak-anak yang ada guna buku bahasa Cina SK, cikgu-cikgu boleh tengok lah. Buku dia sangat senang dan kita guna kegunaan harian kita, untuk kegunaan harian. Okay. Terusnya kita sekarang masuk untuk bahasa Cina, untuk tulisan bahasa Cina. Okay, untuk tulisan bahasa Cina, dia ada dua. Yang pertama ialah Hanzi dan yang kedua ialah Pinyin. Yang pertama ialah Hanzi, yang kedua ialah Pinyin. Hanzi ni bermaksud characters dia. Tulisan Cina yang macam mana? Yang bawah ni, yang dalam kotak ni. Itu dipanggil Hanzi. Bawah ni, tulisan yang bawah tu dipanggil Hanzi. Okey, yang kedua Pinyin. Pinyin tu apa? Pinyin dah tulisan Rumi dia. Okey, kalau kita sekarang ni kita belajar komunikasi, kita belajar asas dan lebih-lebih lagi kita sekarang ni kursus pendek kan, kursus singkat, kita akan fokus kepada Pinyin sahaja. Kalau kita nak belajar Hanzi, kita kena memerlukan masa yang panjang dan bukan part time punya belajar. Maksudnya kita kena full time belajar bahasa Mandarin. Maksudnya dengan belajar setiap hari selama 3 bulan ke 6 bulan ke baru kita boleh baca Hanzi. Dan Hanzi ni kalau kita lama tak menulis, dia akan lupa. Dia tak boleh tulis. Dia tak akan boleh tulis. Saya akui, saya tak boleh tulis kalau lama saya tinggal Hanzi. Bukan saya saja, itu diakui oleh orang Cina. Sebab Hanzi, 没有联系，没有写，没有写，会忘记，boleh lupa. So Hanzi 一定要写。Dan sekarang ialah zaman dunia di hujung jari. So kita type je. Kita untuk orang Cina yang dah belajar Hanzi ni, 写不出来，读不出来，但是看得懂. Maksudnya dia tak boleh nak tulis, dia tak boleh nak baca, tapi dia tengok Hanzi tu dia faham maksud dia apa. Sebab tu kita sekarang kita type Hanzi, kita boleh tulis je. Kita type Pinyin je, tapi dia keluar Hanzi, kita boleh tulis. Kalau dulu punya telefon, kita kena guna step pihua dia satu persatu untuk tulis Hanzi, memang akan ingat. Sekarang, cabaran sangat besar. Kalau lama tak tulis Hanzi, memang akan lupa. Tapi, tengok Hanzi, tulis Pinyin, keluar Hanzi, kita tahu. Okey, tu Hanzi apa. Nak tulis sendiri tiba-tiba kat kertas, tak akan tertulis. Sebab, macam mana ni? Sebab nak tulis Hanzi ni, dia bukan boleh tulis suka-suka hati je daripada bawah, tiba-tiba titik. Tak ada, dia ada step dia. Okay, contoh Hanzi Wo ni, Hanzi Wo, dia ada 7 step pihua. Dia ada 7 个 pihua. Dia ada 7 step. So kalau kita tulis 8 step, salah lah Hanzi kita. Kita tulis 6 step, salah juga. Step dia ada 7. So termaktub dalam buku selama-lamanya 7. Kalau buat 6,5 pun salah, 8 pun salah. Ataupun 7,5 pun salah. Dia hanya 7 saja step dia. Jadi kita kena belajar tulis Hanzi tu. Bukan main tulis je. Dia ada step nak tulis. Kita kena ingat pihua dia berapa-berapa. Baru kita boleh tulis Hanzi. Itu keunikan untuk bahasa Cina. Keunikan dia untuk tulisan bahasa Cina ialah Hanzi dia.
Untuk tulisan dia adalah hanse. Kalau kita dah boleh menulis, menarik, best. Cuma kita nak belajar tu memang siksa sikit mula-mula. Jadi untuk kali ini, untuk kita punya program 5 hari ni, kita akan belajar menggunakan perkataan pinyin sahaja. Pinyin sahaja itu rumi dia sahaja. Cuma rumi dia tu, dia akan ada titik-titik ke atas. Ada contoh-contoh ke atas ni. Ini dia panggil sheng tiao. Dia panggil sheng tiao. Sheng tiao ni bermaksud nada. Jadi bahasa Cina ni dia ada nada lah. Sebab tu kita tengok Cina cakap, bukan cakap senada macam kita dah. Awak makan apa? Masa kita ni akan ikut nada tu. Kalau kita nada nada manja ke, nada marah ke, nada sakit hati ke, so ayat kita tu akan berubah mengikut nada kita kan. Tapi Cina ni, dia nada dia bercakap, dia akan nada dia merujuk kepada dia punya pinyin tu. Pinyin tu nada keberapa? Pinyin ni nada keberapa? Sebab tu kita dengar Cina cakap ni, marah ke? Kenapa dia marah? Kenapa tinggi suara? So sebab dia punya tones dia. Dan satu lagi bukan, kadang orang Cina cakap kuat ni bukan dia, kadang ikut tones, betul ikut nada dia. Kadang sebab budaya dia orang suka kuat. Sebab kuat tu adalah meriah. Kuat tu adalah meriah dan juga happy. Sebab tu dia orang cakap biasa pun kadang kuat kan. Kadang dia punya bergaduh biasa pun kuat. Sebab dia asal, sebab walaupun biasa kuat cakap kuat tu pun dia dah happy. Kalau kita dekat China, kalau kita tengok dia orang punya pergi makan-makan dekat kedai makan tu, kedai ada satu suara dia tu, satu kedai dengar tu, tu biasalah tu happy, gembira, tak ada masalah. So tasheng, dia akan bercakap dengan kuat. Dan satu lagi faktor ialah faktor dia punya tones dia, sheng tiao dia punya nada dia. Jadi di sini, yang pertama pelajar kena tahu untuk bahasa Mandarin, dia punya tulisan dia ada dua, iaitu hanse dan juga pinyin. Kan kita hari ni kita belajar Huayi. So Huayi ni dia ada dua hanse, dia ada dua zi, dia ada dua tulisan. Yang pertama ialah hanse, yang kedua ialah pinyin. Dan untuk kali ini kita hanya belajar menggunakan pinyin sahaja. Okay. Untuk pinyin dia ada 3 asas komponen pinyin. Okay, yang pertama ialah konsonan, yang kedua ialah vokal, yang ketiga ialah nada. So dia ada 3 konsonan, vokal dan nada. 3 asas ni. Jadi untuk di sini pelajar kena jaga untuk konsonan lah. Cikgu-cikgu semua kena ambil perhatian untuk sebutan konsonan. Okay, konsonan kita akan sebut shengmu. Jadi di sini dia ada konsonan, dia ada 21 huruf. Konsonan dia ada 21 huruf. Okay, yang pertama. Okay, B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, S, J, Q, X, Z, H, C, S, S, H, R, Z, C, S. So 21 huruf ni dia ada sebutan khusus lah. Dia tak sama dengan kita. Okay, kita tengok yang pertama huruf B. Okay, kita tengok kotak yang pertama ni, huruf B. Huruf B dia akan sebut dengan bunyi huruf P. Dia akan bunyi huruf P. Dia tak bunyi B. Okay, kalau ayah dalam bahasa Cina kita akan sebut, kita dengar orang sebut papa kan. So orang Cina sebut papa. Tapi ejaan dia adalah B-A-B-A. Dia tak baca baba, dia akan baca papa. Sebab B tu, fayin dia ialah P. Sebutan dia ialah P. Jadi akan bunyi papa. B-A dia akan bunyi pa. Ataupun kalau B saja dia akan bunyi pa ataupun po. So B dia akan bunyi pa. Dia akan bunyi huruf P. Lepas tu Rasha, huruf P nak bunyi apa pula? Okay, kalau huruf P, kita akan bunyi huruf P. Kekalkan huruf P. Cuma P ni kita kena keluarkan angin. Huruf P kita kena keluarkan angin. Huruf P kita kena keluarkan angin. Kalau huruf B kita kena sebut huruf P saja. Huruf B kita bunyi sebutan dia bunyi huruf P. Kalau huruf P, kekalkan huruf P, cuma keluarkan angin. Macam mana tu? Okey, kalau B, po. Kalau P, po. Tapi jangan pula sebab nak keluarkan angin jadi po. Macam tu, tak perlu sampai macam tu. Kita akan sebut po. Keluarkan angin daripada mulut saja. Tak perlu daripada perut lagi tekan ni sebab nak keluarkan angin kan. Tak perlu. Kita just soft daripada mulut saja. Po. Jadi kalau latihan daripada student daripada dalam kelas sebelum ni, dia akan jadi po. Dia tekan daripada mulut, daripada perut lagi dia keluarkan. Tak perlu. B, po. Kalau P, po. Okay, M macam biasa, mo. F, po. B, po. P, po. M, mo.
F4. So MF sebutan kita yang biasalah, bersama dengan kita bahasa Melayu. So tak ada masalah yang ni. Cuma untuk kotak yang pertama, pelajar boleh ambil perhatian untuk sebutan BP. So B, P. B berbunyi P. P berbunyi P, cuma P kena keluarkan angin. B, po. P, po. Po. M, F. Mofo. Sekarang kita masuk kotak yang kedua. Okay, sebelah dia, masih baris yang pertama, cuma kotak yang kedua iaitu huruf D, T, N, L. D, T, N, L. D. D dia akan bunyi huruf T. Dia akan bunyi huruf T. Adik lelaki dalam bahasa Cina kita akan sebut TT. Kan? TT. Ejaan dia ialah DI. Ejaan dia ialah DI. Bukan ejaan bacaan dia DD. Bukan ejaan dia TI. Tak. Ejaan dia DI. Tetapi baca dia ialah TT. So D sebutan dia ialah huruf T. D sebutan dia ialah huruf T. Dan huruf T pula, huruf T macam mana? Huruf T ni kita kena keluarkan angin. Huruf T kita kena keluarkan angin. Sama macam huruf P tadi. T. D, T, 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 D, T, T, T. Macam tu. N, N, L, L. So N, L, tiada masalah. Okay, jadi untuk baris yang pertama, pelajar kena jaga B, P, D, T. B, po. Kalau P, po. D, T. Kalau T, T. Jadi untuk baris yang pertama yang kena keluarkan angin ialah huruf P dan juga huruf T. Yang terbalik terus ialah huruf B. Baca huruf P. Huruf D. Baca huruf T. Jadi kat sini 2, 4 huruf ni kena ambil perhatian untuk pada baris yang pertama. Okey. Sekarang kita tengok baris yang kedua. Baris yang kedua ialah G, K, H. G dia akan bunyi ke. G bunyi huruf ke. Kemam. Kemek. Bukan kemek. Kemam. Ke. G dia akan bunyi huruf KE. Ke. Bunyi ke. G dia akan bunyi ke. KE. Okay. Kalau K kita kena keluarkan angin. K sama huruf, itu huruf K, cuma dia kena keluarkan angin. Macam mana? Ke. Okay, kalau H, biasa. So H tak ada masalah. Jadi di sini untuk kotak yang ketiga ni, baris yang kedua ni, pelajar kena jaga huruf G. Huruf G kita kena sebut ke macam tu. Kalau abang dalam bahasa Cina dia akan sebut ke. Kan? Ke abang dalam bahasa Cina, tapi ejaan dia ialah GE. Ke. Dia bukan baca G ataupun KK. Sebelum ni saya pernah bagi contoh dekat student G macam huruf K. Okey, tu silap saya sebab tak boleh. Apabila kita bagi macam tu, student akan baca GE tu dia baca KK. Jadi itu silap. Jadi G tu dia akan bunyi huruf KE. Dia bunyi macam ke. Okay, ke. Dia bunyi ke. Kalau K, kita keluarkan angin. Ke, keluarkan angin. Kalau tak tangan depan mulut ni, rasa angin tu keluar daripada mulut. Ke. Dan H, tak ada masalah. G, ke, H. Sorry, K, ke. Okay, H, Okay, yang seterusnya, kotak yang seterusnya ialah J, Q, X. J, Q, X. J akan bunyi G. J, dia akan bunyi seolah huruf G. J. Q, dia akan bunyi C. Dia akan bunyi macam, sebutan dia ialah C. Q, sebutan dia ialah C. X, sebutan dia ialah C. X, sebutan dia ialah C. J, G, Q, C, X, C. Jadi
Pelajar, cikgu-cikgu semua dengar, cikgu-cikgu semua tulis sendiri. Saya tak boleh nak bagi ejaan dia tahu sebab saya pernah bagi dulu, tapi apabila eja tu, pelajar akan eja tu dia bunyi lain. Jadi pelajar boleh eja, buat ejaan tu mengikut apa yang poin yang pelajar boleh ingat benda tu. Maksud J, G. G apa nak kita buat? Jumpa, Ju, G. Okay, Q, Ci. Bunyi Ci. Apa yang boleh cikgu-cikgu semua nak tulis, nak notekan tu. Lepas ni nak baca sendiri boleh apa? Boleh ingat kembali. J dia akan bunyi G, Q akan bunyi C, X dia akan bunyi C. Okay. Saya ulang lagi sekali untuk BPMF. Mo, for. DTNL. L. GKH. JQX. GTC. Okay. Sekarang kita tengok untuk sebutan bahagian bawah. Untuk sebutan bahagian bawah ni saya akan buka webcam sebab untuk ZH, CH, SH tu dia agak susah sikit nak sebut. Okay, dan sebutan huruf R. Sebutan huruf R ni tiada masalah. R ni sama macam kita kat depan. R macam sama dengan kita kalau kat depan. Cuma dekat belakang dia bunyi R sikit lah. Kalau ada R tu dia bunyi R sikit kat belakang. Okay, Z, C, S. Okay, saya akan buka webcam jadi pelajar boleh tengok untuk sebutan dia macam mana. Okay, untuk ZH kita kena kacik gigi, kita dan kita kena apa? Tarik ni kita akan tarik ke belakang. Okay. Z kacik gigi dan tarik ke belakang. Z. Kita sebut, kita akan kacik gigi, ZH dia akan bunyi Z. Macam mana nak sebut dia? Nak sebut dengan tepat. Kita kena kacik gigi, kita tarik mulut kita ke belakang dulu. Sebab kita nak buat, tapi waktu bercakap nanti tak jadi macam tu lah. Cuma sekarang ni kita pelatih untuk kita bezakan sebutan ZH, CH dengan SH. Okay, jadi kalau sebutan huruf ZH, kita kena kacik gigi dan kita tarik ke belakang. Kita boleh tarik luas. Z. Macam tu. Boleh? Boleh cuba buat? Z. Cikgu. Z. Dia tak punya Z, dia punya Z. Okay. Yang lain? Cikgu Luqman, cikgu kena kacik gini biar bunyi Mas sikit. Z. Sungguh bunyi. Okay, cikgu lain? Cikgu lain mana? Malu ke? Ustaz Nazrul. Okay, cikgu Zulaikha. Okay, cikgu. Tak, bukan Z. Dia kan bunyi Z, dia bunyi Z. Okay, macam mana nak sebut Z tu? Kacik gigi, tarik ke belakang. Z. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Payah makhraj dia ni. Payah mula-mula je. Payah makhraj. Dengan mudah. Okay, kita dengar kayak cakap kau sikit bunyi macam tu kan. Itulah. Cikgu lain macam mana? Sakit keng. Sakit keng mula-mula. Memang sakit keng. Lepas mulut sikit lah. Cikgu. Saya nak cakap sikit. Cikgu tadi ajar bahasa saya ada banyak huruf-huruf daripada bahasa kita Supa. Fa. Fo. Bahasa Bangladesh. Fo. Fa. Okay, ada banyak huruf. Cikgu boleh share? Kita boleh dapat ilmu satu lagi hari ni. Terima kasih cikgu.
Oh, dia sama Iya. Po, Banyak huruf. Po, fo, bo, bo, mo. Oh, Lo, ro, jo, to, tho. Do, dho. Dho, don, ton, no. Po, po, bo. Dia ada Gitu. bahasa Cina dekat Abang Ladeh tu. oh ya. Ada banyak. Okey. Jadi ZH ingat ZH kita kacik gigi, kita tarik ke belakang. Maaf hari ni hari budak-budak sikit Hari ni hari budak-budak. Masa kita akan belajar gaya budak-budak. Masa kalau CH dia ke bunyi C tu macam mana? Kita kacik gigi juga sikit tapi mulut ni tak payah tarik ke belakang. C biasa je. CH C. Okey betul cikgu? C. Tak payah tarik ke belakang sangat. ZH je kita tarik. C. Okey boleh Cikgu Nasir boleh. Cikgu lain ni Cikgu Amira, Cikgu Syakira, Cikgu Adiba, Cikgu Atira, Sabila, Cikgu Ashike, Amalina, Cikgu Fatimah. Ramah rupanya. Ramah tak boleh sogon. Cikgu Sabila. Okey Cikgu Fatimah boleh cuba? C. Okey siapa dulu? Okey Cikgu Sabila dulu ke Cikgu Fatimah dulu? Okey Cikgu Fatimah dulu boleh? C. Okey Okey kalau cikgu, kalau ZH macam mana? Dash. Tahulah. Tahulah. Tak pandai saya. Okey, tarik kacik gigi, tarik mulut ke belakang. Z. Okey, kalau CH? Okey, kalau CH? Cepat. Bukan yes. Kalau J ke apa? Jembok kita boleh beza. ZH, CH, macam tu. Okey, Cikgu Fatimah, tak apa jangan malu, kita belajar je. Saya dekat China dulu saya belajar dalam kelas saya tu seluruh negara ada. Dan macam-macam slang lah. Ada Korea, ada Turki, ada Jerman, ada Amerika, ada semua negara ada. So macam-macam yang Kak Lidah sebut. So kita pun baru belajar kan bahasa asing, tak masalah. Okay, enjoy kita punya kelas. Cikgu jangan malu. Okay, Cikgu Sasabila. C. ZH. C. Z. CH. C. Lembutkan. C. ZS kita tekan sikit, kita tekan Z. CH. Okay, sisi Cikgu Sasabila. Yang lain? Memang hari ni kena sebut. Memang kena panggil sebut. Saya. Okey, Cikgu Amira. J. Okey, ZH J. Okey, cantik. CH C. Okey, kalau ZH sekali lagi? J. Okey, CH C. Okey, cantik. Cikgu Sakira. Z. ZH J. CH C. bukan C.对。Okay, ZH Z CH C. Jadi di sini Cikgu Syakira kita ada ZH CH. ZH Z kacik gigi tarik. Kalau CH kacik gigi biasa je C. Kalau SH tak perlu buat apa-apa. Tak perlu kacik gigi apa. Sh. Macam budak Taylor nak sh macam tu. Kalau ZH Z CH C SH sh Z sh Rasa-rasa dekat dah tu China dengan Kamboja tu. Payah kah? China dengan Kemboja.
Jauh tu Ustaz. Dekat dengan Bangladesh tu ada sama. Bangladesh. Jadi Sebab Kemboja dia ada bahasa sama macam Bangladesh. Contohnya bapa. Ya, ya Ustazah. Ya, betul, Jadi betul. Cina ni jauh sangat. oh, Aduh. jauh-jauh. Hmm. Okey. Cikgu nak tanya, cikgu maaf ganggu. Ya, Ni apa? mula-mula kita berlatih gitu. Selepas ini kita bila pandai tak payah kaki gigi belakang. Tak payah. Sebab apa hari ni kena berlatih gigi? Sebab nak suruh cikgu ni semua bezakan dulu huruf ZH, CH, SH. Macam mana beza? Nanti cakap nanti tak payah. Saya nak cakap macam mana nak kacik gigi lagi. Nanti nak kena lagi. pasang gigi baru, So macam tu lah. So hari ni kita nak suruh cikgu bezakan dulu ZH bunyi macam mana, CH bunyi macam mana dan SH bunyi macam mana. Okay, ZH, Z, CH, Ch, SH, Sh. Dan sekarang kita tengok huruf Z. Huruf Z, S, jadi Z, C dan S. Sebelah dia tu kan kotak yang seterusnya ialah Z, C, S. Z kita sebut Z. Z kita sebut Z. C kita sebut C. S, S. Ganu, S. Satu tu S. Ganu S. So S. Cuma yang kita kena jaga ialah Z. Z. Macam kita nak sebut tu macam daripada perut sikit. Daripada dalam perut je nak sebut bunyi Z tu. Okay, Z. Kalau C, C. Kalau S, S. Jadi, kalau Z sahaja, Z. Kalau ZH, Z. Macam tu beza dia. Z. Kalau C, C. Kalau CH, Ch. Kalau S, S. Kalau SH, Sh. Itu beza dia ZCS dengan ZH, CH, SH. Jadi dekat sini kita kena kemas dulu sebutan untuk ZH, CH dan SH. Okey, untuk Z kita akan ulang lagi sekali. Z ialah Z. C, T. S, S. Z, C, S. Z, T, S. ZH, CH, SH. Z, Ch, Sh. Okay. Macam mana cikgu? Okay. Saya kongsikan lagi skrin. Nak tanya cikgu ni. Okay. Cikgu. Hello? Ya, boleh tanya. Teruskan. Sebab apa bahasa Cina guna bahasa Inggeris ni? Abjad bahasa Inggeris ni? Sebab ni merujuk kepada huruf pinyin tadi. Ha? Merujuk kepada huruf pinyin. Kita kan nak belajar bahasa Cina menggunakan pinyin, yang bahasa yang tulisan yang kedua. Kalau kita belajar Hanzi, nak tulis Hanzi lagi, nak hafal pinyin dia lagi. Memang 5 hari belajar satu perkataan ni baru kita belajar. Memang ambil masa. Jadi kita akan belajar dia punya rumi dia. Pinyin. Pinyin dia tu dia ada 3 komponen pinyin dia. Yang pertama ada konsonan, yang kedua ada vokal, yang ketiga ada nada. Jadi yang pertama asas untuk pinyin, cikgu-cikgu semua kena tahu sebutan untuk 21 huruf konsonan ni. Sebab huruf ni lah yang kita akan sebut dengan tepat. Kalau kita nak cakap huruf B, kita sebut dengan huruf ba. Orang Cina tak faham. Masa B dia kan bunyi P.
Jadi kita kena jaga sini untuk pinyi sebab kita akan belajar menggunakan pinyi. Jadi kita kena belajar dia punya konsonan dia. So B, P, M, F, B, T, N, L, G, K, H, J, Q, X, Z, H, C, H, S, H, R, Z, C, S. Okay. Saya ulang lagi sekali. Untuk ni memang kena ulang banyak kali lah. Okay. B, P, M, F. B, po, P, po, M, mo, F, for, po, po, mo, for, D, T, N, L, T, T, N, L, G, K, H, K, K, H, J, G, Q, G, X, C, Z, H, Z, Z, C, H, Ch, Ch, S, H, Sh, Sh, R. R, depan biasa, sebutan biasa. Kalau di belakang, R. Kalau Z sahaja, Z, C, C, S, S, Z, C, S. Okay, jadi untuk yang ni kita kena berlatih lah. Maksud kita kena sebutan. Saya kena dengar sebutan cikgu daripada awal hingga akhir. Jadi saya nak minta cikgu boleh minta siapa nak baca dulu? Cikgu boleh BPMF tu mula. Okey, baik Cikgu Zulaikha. Okey, BPMF. Kalau untuk MF tak ada masalah, sebutan sama dengan kita. Kalau semua cikgu kena jaga huruf B. Huruf P dia bunyi huruf P. Po. Kalau P, kita kena keluarkan angin. Po, po. Okey, po, po. B, po, P, po. M, mo, F, fo. Okey, D. Kalau D, bunyi T. huruf T. D bunyi huruf T. Kalau T, keluarkan angin. N, L, N, L. Biasa. N, L. Okay. Kalau G. G, kita kena sebut macam huruf dia bunyi ke. K-I, ke. Kalau K, kita kena keluarkan angin. Ke. Kalau H, H. Okay, J, G. J saja bunyi dia G. Q, dia akan bunyi C. Q, dia akan bunyi C. X, dia akan bunyi C. X, dia akan bunyi C. Okay, ZH, CH, SH. So yang ni lah kita berlatih tadi lah. Sebutan ni macam biasa. Memang semua pengalaman saya mengajar semua dah rasa susah yang ni lah. Sebab rasa macam susah nak bezakan. Itu adalah perkara biasa. Tetapi untuk hari ni cikgu dah dapat sebut walaupun tak macam kita kata tak piau cun. Tak tepat pun tak ada masalah. Tapi cikgu boleh sebut tu berbeza. ZH, CH, SH tu berbeza tu pun dah dikira positif untuk kita hari pertama belajar. Kalau ZH kita akan bunyi Z. Cara dia kita kena kacik gigi dan tarik mulut kita ke belakang untuk bezakan bunyi dia, untuk jelaskan bunyi dia. Z. Okay, kalau CH dia ringan sikit. Maksudnya kita kacik gigi tapi mulut kita tu tak perlu tarik ke belakang. Kan kita dengar kan? Chefan, ni yo chefan ma CH tu nak kepada chefan, tu makan. SH kita akan bunyi lagi senang, tak perlu kacik gigi, tak perlu tarik mulut. Masa sh kalau bahasa apa? Sh. Okay, kalau R biasa. Okay, ZH, CH, SH. Langsung baca terus, pasal kita boleh dengar dia punya perbezaan dia tiga tu. Z, ch, sh. Z, ch, sh. So beza dia tiga huruf tu. Okey, sekarang kita tengok huruf Z saja, C saja dan S sahaja. Sh. Betul. Cikgu dah boleh sebut dah tu. Dah boleh beza dia antara Z, Tak E, sebut S, dah. H. Apa? Salah. Jadi okeylah, cikgu boleh sebut dah tu. Cikgu.
Ya. Nenek super bahasa dengan bahasa kita. Tengok. Saya Mana tulis dah. Dah tak nampak. Tak nampak. Tak nampak? Hmm. Tak nampak kenapa? Oh ya. Oh. Nampak? Ada super, bunyi super. Saya baca cikgu. Saya baca Ustaz. dengar. Okey. Po. Ya. Kemudian yang barisan kanan. Tak cikgu, boleh tak cikgu cuba baca semua daripada B sampai S ke bawah. Semua tak pandai lagi. Coba, Tak apa, insyaallah cuba. coba. Cuba. Po. Hmm. Mo. Po. Okey. Kemudian ke ka. N, ne. Saya turun bawah cikgu. Oh, terus bawah. Turun bawah. Kalau cikgu suruh sebelah kanan bolehlah. Oh, okey. Sebelah kanan. Boleh sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey. Te, tha, na, la. Okey, cikgu. Cikgu cuba D dengan T. D, te, T, Te. the. The. So beza dua tu kan, kita tahu. Kalau D, dua-duanya macam D dengan T tu huruf T je dua-dua. Cuma satu Te, buang angin, satu the. buang angin. Te, the. Na, la. Okey. Kemudian barisan dua sebelah kiri. Okey. Ke, ke. H. H bunyi saya kurang jelas. He. Ke. Oh, he. He saja. Sama macam keyboard kita. H, ha. Kalau hen. Macam tu. H sebutan bahasa Melayu biasa. Okey. Kalau J. Kemudian J lupa J, C. J, G. G. Macam okey. Q. G, C. Cikgu, saya betulkan sikit. Kalau J tu bukan G betul kan, bukan huruf G. G tu tak, dia macam G tu kita kepit mulut kita ke depan muncul sikit. G macam tu. G. Yes. Okey, Q. C. C. Okey, tu. Okey, kalau ZH. JS tolong sikit cikgu. Z kita kacik gigi, kita ke belakang. Z. Oh, lupa tadi buat dah. Okey, saya tarik sikit belakang. J. CH macam mana? C. CH cikgu tak perlu tarik mulut ke belakang. Z saja perlu tarik. J. Okey, kalau CH. C. Yeah. Kalau SH. C. Sh. Kita ada huruf cikgu. Talibaso, modonnoso, dontoso. Kita ada huruf talibaso, modonnoso, dontoso. Talibaso, modonnoso. Pernah dengar. Nenek cikgu tengok huruf. Talibaso, modonnoso, dontoso. Kita ada so. Jadi so ada 5. Dia ada so 5. Ada satu so gini cikgu. Gini besar. Tengok. So. Jadi itulah kena so masuk dalam akal daripada umur kecil. Ini so gapo, so. Kalau Z saja cikgu macam mana? Z, CH macam mana? CX. Z saja, C saja, S saja macam mana sebut dia? J. Tu bunyi tu last tu. Yang betul tu. Kalau C? C. Okey, kalau S? C. Cikgu biasa dengar orang cakap orang Ganu. Se. Bukan se. Se saja. Se nak se. Macam tu.
C. Okey. So far cikgu punya sebutan untuk kali pertama tu kira positif dan sangat baguslah. Boleh sebut dengan jelas dengan beza sebutan antara huruf tu. Okey, sesia cikgu ustaz ke cikgu Nasir. Okey, saya nak minta ni cikgu Luqman. Ambaga. Masya Allah. B sampai Untuk S. untuk B itu jadi po. Okey. Boleh ke? Cikgu baca je. PS tu jadi angin sikit. Po. Cikgu baca je, saya dengar. Macam B, po, mo, fo gitu. Po. Betul lah. Okey, cuba. B itu bo. Po. Untuk P ada angin jadi po. M tu mo. F tu fo. Okey. Gini cikgu sebut kalau B dengan P cikgu sebut sebutan dia je. Kalau B macam mana, P macam mana, tak sebut B satu P tak ada. Kita nak dengar beza antara B dengan P cikgu sebut tu. Bo, po. Okey, po. Angin sikit. Mo, po. Okey, kalau D, T. Itu tadi te. T jadi te, angin sikit. Bukan nak gitu tak? Jadi Ne, le. G jadi K. Ke. G dia bunyi KE. 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 K ada angin ke. Ke dia keluar angin. Angin. He. Okey. J. Jadi G. Jadi G yang saya kira. Muncul mulut. G. G. U ada C. Q. X jadi C. X jadi C. Okey. Kalau ZH. J. Semula cikgu. ZH jadi Z. Okey. Apa lagi? CS. CS jadi C. Cefan. Okey. Cefan. Lembut je sebutan Cefan tu. Okey. Kalau CSSS. SS jadi C. Okey. R. Mana R? Tinggal R atau pasal. R sajalah. R tu sebutan macam kita biasa je. R tu kalau kat belakang tu, cuba cikgu ambil perhatian kalau di belakang ada R tu huruf di belakang, kita akan bunyi R kat belakang lah. Jarang lah. Okey, kalau Z, CS macam mana cikgu? Z jadi Z, C, S. Boleh. Okey, boleh beza. Asasino dah kata apa? Ustaz Luqman Mumtaz. Masa Cina. Dua yang dah. Langsung nak minta Nur Ashikin boleh? Cikgu Ashikin. Cikgu Ashikin ada tak? Cikgu Ashikin Musa. Okey. Po, mo, po. Okey. Te, ne, le. Okey, cantik. Okey, bawa G. Ke, he. Okey. G, C, se. G, C. Q tu C. Okey. G, C. Okey. X. X, C. Okey. Kalau ZH. Z, K, C. A. Okey. Z. Se. Okey. Sebutan cikgu Ashikin, okey. Fahing tu boleh bezakan dengan jelas dan sebutan tu pun jelas. Terima kasih cikgu Ashikin. Terus saya langsung minta Nazrul Islam ada? Ada. Nasir buat Nasir tu. Nazrul ini Nasir yang email Nasir tetapi Nazrul Islam. Saya juga. Cikgu dah ni lah. Okey, seterusnya apa nama Nur Fatimah. Cikgu Nur Fatimah ada? Ada. Okey, Nik Nur Amirah. Okey, ada. Okey. Fe.
Po. Po. Hmm. Mo. Po. Okay. Te. Hmm. Te. Hmm. Ne. Okay. G. Ke. Hmm. Ke. Hmm. He. Hmm. G. Hmm. C. Chi. Q tu chi. G. Hmm. C. C. Ah. ZH. J. Hmm. Ch. Hmm. Sh. R. Sh. Okay. ZCS. D. Hmm. S. S. Okay. Sebutan pun lembut. Okay. Terima kasih Cikgu Amira. Seterusnya nak minta Nurul Amalia dia. Ya, saya. Okay. Dia Cikgu siapa? Po, Okay. po, mo, fo. Te, ne, le. Okay. Ke, ke, he. Okay. G semula. G. Ke, Ke. ke, Ke. he. Okay. He. Okay. J. G, Hmm. C, Okay. J bunyi macam mana Cikgu? J. T, G. D. Kalau Q. T, C. Oh yes. T. G. C. C. Cuma J tu kena jaga dia bukan G betul tau. Nanti sebut bukan G betul. Dia akan sebut G. Kita kena sebut huruf G. G. Tapi kita kena munculkan mulut gitu. G. Dia punya language. Yes. Okay. Kalau ZH. Z, Z. Ch, T. Sh, Sh. R. R. Okay. Z. Z, Hmm. Ch, Hmm. S. Okay. Z, Z, C, S. Okay, sebutan. Okay, Cikgu. Okay. Sesi Cikgu Amalia. Okay. Okay, sekarang kita terus sambung. Okay, yang sekarang ni kita sebutan ialah consonant. Untuk komponen yang pertama ialah consonant. Sekarang kita akan masuk vokal. Okay, untuk consonant setakat ni cikgu semua memberi respon yang sangat positif sebab boleh sebut tau. Boleh sebut satu persatu ni dengan bunyi beza yang maksudnya setiap huruf tu beza sebutan dia. So sehebatlah. Okay, sekarang tengok vokal. Dia ada 4 vokal. So yang pertama ialah vokal tunggal. Dan yang kedua vokal majmuk. Yang ketiga vokal sengau. Dan yang keempat ialah vokal R. Okay, vokal tunggal ni A, O, E, I, U dan U titik. So untuk dia ada 7 vokal tunggal dan nada ni akan berada di atas huruf ni saja. Atas huruf vokal tunggal saja. Nada itulah yang ada lengguk yang tinggi rendah tu kan. Nanti kita baca lagi. So nada tu akan berada di atas huruf vokal tunggal saja. A, O, E, I, U dan U titik ni dia sebutan dia sama je dengan kita. A, O, E, I, U dan U titik tu dia akan baca U. Huruf I saja tapi huruf U titik tu kena baca I tapi mulut kita kepit ke depan sikit nak sebunyi dia tu. Dia A, O, E, I, U sama macam kita sebutan. Kita tak ada masalah. Cuma U titik tu dia akan bunyi U. Huruf I. Lepas tu kita muncul sikit mulut kita tu nak sebut itu saja. Okay. Tak apa sebutan huruf tu. Mulut sebutan tak apa. Okay. Okay, jadi untuk U titik tu cikgu buat huruf I tapi kita munculkan mulut. Kita nak suruh biasa tu dengan huruf U titik tu macam mana? Macam tu. I. Bukan I betul. Dia I tu muncul mulut. Hampir. Ya, arak ni kalau muncul mulut kalau depan. Ismail. Kalau muncul mulut, arak ni kalau muncul mulut kalau depan. Bagi bawah masing-masing kalau bawah I. Ke bawah ke tu I? Bagi ke bawah sini. I. Tak boleh kalau I tak sengaja jadi Lupa I, dia jadi I, huruf I. Kita nak jadi mulut I sebab ia U titik tu yang di
Oh, bahaya. Kita biasa kalau sengih ni baru bawah. E, B, T, C, ha. Kalau depan baru muncul. Ni baru muncul apa aja. So jadi Kena E, salah ingat kalau ni. U titik tu dia baca bukan U gitu, dia akan baca huruf E. Dia kira double E lah, Semam ni, double semam ni. E, Tunjuk dengan mulut. macam mulut macam tu. E. Tunjuk dengan mulut. Tapi Okay. Jadi untuk vokal majmuk yang kedua, vokal majmuk tu gabungan huruf lah. A, I, O, A itu yang tak ada masalah. Yang ni kita akan tekankan dalam vocab kita akan belajar yang seterusnya. Cuma yang ni kita akan dengar sepintas lalu. Okay, kalau IA dia tak bunyi ya, dia kan bunyi I tu kan bunyi sound macam huruf Y. Ya, ye, yau, yu. IA dia kan bunyi ya, IE dia kan bunyi ye. IAO dia akan bunyi yau. IU dia akan bunyi macam tu. So I tu dia akan terus buang jadi huruf Y. Dia akan bukan buang, maksudnya dia bunyi sound dia tu sound dia huruf Y. Okay, kalau untuk UA sama lah. Wa, O, I, Ui. Lepas tu kalau UE, Yue. Macam U titik tu kita munculkan mulut dulu baru kita sambung I kat belakang. Yue. Nanya huruf I ni sama dengan ya, sama dengan Y lah. Dia Huruf baca I tu ni huruf sama Y. dengan Baca dia kan bunyi huruf Y. Okay, kalau untuk vokal sengal tu macam ada an, eng lah. Sama dengan kita bahasa Melayu kan. An, en, yan. Okay, untuk vokal sengal yang huruf I-A-N tu kita akan baca, bukan baca ian, kita akan baca yan. Untuk yang ni. Okay, I-A-N ni kita akan baca, kita akan baca ian, kita akan baca yan. So, U-A-N, yuan, yun. Okay, kalau U titik ini kita baca yuan, kita munculkan mulut yuan, ang, eng, yang. Okay, yang ni kita akan baca Y-A-N-G, yang. Okay, I-N-G, ing. I-N-G kita bunyi ing. Kalau I-A kat belakang kita akan jadi Y, yang. Macam tu. Okay, U-A-N. Okay, sama kat atas ni. Yuan, ing, yong. Okay, yang ni kita akan baca I, kita akan bunyi yong dan O-N-G, ong. Okay, dan vokal R ialah biasa kalau ada R kat belakang, Kalau dekat Malaysia, kita sebut biasa. Tapi kalau kat China, dia akan sebut R. Dia bunyi gitu. Jadi kalau dengar tu, okay, terus tahu, ni China, orang Cina punya, bukan Cina Malaysia. Cina Malaysia, biasa je. Kalau Cina kat China yang Chongguo punya, dia akan sebut dia akan bunyi gelegok sikit kat belakang R tu. Okay, jadi dekat sini kita ada 4 vokal. So vokal tunggal, vokal majmuk, vokal sengal dan vokal R. Okay, yang ni kita akan tekankan sebutan tu dalam vocab untuk yang seterusnya lah. Okay, seterusnya kita masuk komponen yang ketiga. Komponen pertama konsonan, dah. Okay, komponen yang kedua vokal tadi. Okay, komponen yang ketiga sekarang kita masuk ialah nada. Okay, nada ni lah yang menyebabkan orang cakap Cina ni cakap kasar lah. Kuatlah suara dia. Ataupun kenapa dia marah? So, bukan dia cakap marah, sebab dia ada nada dia. Dia ada nada di atas huruf dia. Bukan suka-suka je, dia ada nada. Bunyi gagah dia nak kata. Bunyi gagah. Memang bunyi gagah sebab dia kan dia atas tone lah. Dia sebab tu bukan gagah tu sebab dia suka cakap kuat, cakap kuat. Dia bagi dia makin bising makin meriah. So kalau meriah tu happy. Itu dia punya budaya dia. Walaupun atas tak kira. Cina dua orang ada. Dia tak kira. Orang gagah sebab. Ya, memang. Zaman mula lah. Memang itu perkara biasa. Tak kira lah. Kalau kedai makan kita penuh Melayu dia, tapi dia tu 2 orang duk makan. Popa suara dia macam dengar. Itu memang perkara biasa. Sebab happy, suara tinggi ni happy. Letih kadang telinga dengar lah. Gitu. Tapi dia suka yang tu. Yang untuk budaya tu, walaupun saya 4 tahun duk dengar dia orang sana, saya tak terima lagi. Rasa macam annoying sikit lah. Kadang mengganggu. Melayu beradab, sopan. Ya, kita beradab tapi kita merujuk kepada dia orang punya culture juga, dia punya budaya, wenhua dia daripada dulu kan. So, kita tak boleh nak ni juga, kita kena hormat juga dia punya budaya dia tu. Cuma kita tak selesa lah. So kita punya wenhua dia.
Okey, seterusnya kalau belajar Wenhua lagi menarik cikgu. Kalau bab budaya tu saya belajar 2 tahun memang menarik sangat. Benar macam kita cakap macam tak logik je dia punya budaya dia. Tetapi itulah diamalkan daripada sebab kan budaya tu dia pada banyak kaum, jadi setiap kaum tu ada budaya sendiri. Budaya yang tersendiri. Itu dia punya keunikan dia lah. Kalau kita boleh belajar lebih mendalam lagi sangat baguslah. Okey, sekarang kita kembali kepada nada. Nada ni dalam bahasa Cina disebut sheng tiao. Sheng tiao. Okey, sheng tiao bermaksud nada. Okey, bahasa Cina dia ada 4 nada. Dia ada 4 nada. Okey, nada yang pertama saya baca dulu, sekejap lagi saya akan tunjuk. Sekarang saya buka webcam tak? Okey, sudah buka. Okey, nada yang pertama A tu dia sebaris. Jadi kita daripada mulut ni kita keluar sebaris je. Okey, dia tengok screen webcam saya. Dia keluar macam tu. Okey, yang kedua dia menaik. Dia daripada bawah ke atas atau kita lepaskan. Kita naik ke atas. Yang pertama yang kedua kita naik ke atas. Yang ketiga, dia daripada atas turun ke bawah, kemudian dia naik atas balik. Kalau kita senang faham, yang tiga ni senang lah sebab dia berdengung. Berapa makhraj, berapa panjang, 3 harkat ke 5 harkat, senang macam tu. So yang ketiga, kita turun dulu baru kita naik. Macam mana? So kita turun, kita naik. Okay. Dan yang keempat, marah. Marah, kenapa marah? Sebab dia daripada atas ke bawah. Dia turun atas ke bawah. Dia tak sama dengan nombor 2. Nombor 2 daripada bawah ke atas. Nombor 4 atas ke bawah. Macam mana? Lepaskan terus. Jadi kalau cara kita baca 4 nada tu, cara terus baca, dia akan bunyi dia akan bunyi 4 tones yang berbeza. Tones pertama dengan kedua yang menjadi masalah kepada orang Asia lah. Sebab kita orang Asia ni kita Malaysia ni tak ada tones kan bercakap kan. Jadi masalah kita untuk bezakan ialah tones pertama dengan tones kedua sebab dia bunyi hampir sama. Sebab tones kedua tu dia naik sikit je. Dia naik macam tu je. Okay, kalau ketiga ni memang senang lah, ketara lah sebab dia berdengung. Kita senang nak beza. Tones keempat lagi senang nak beza sebab kita boleh marah kan. Kita ingat tones marah. Lepaskan terus macam tu. Jadi pertama yang kedua kalau senang nak ingat nak kita lepaskan ke atas. Okey. Yang pertama senada daripada mulut keluar. Yang kedua yang ketiga berdengung, turun, naik. Yang keempat marah. Yang keempat. Jadi kat sini 4 nada ni kita memang penting untuk kita jaga sebutan dia. Sebab apa? Berlainan maksud, berlainan nada, berlainan maksud. Okey, contoh tengok. Nada ni dia akan berada di atas huruf vokal saja. Untuk vokal tunggal saja. Dia akan berada di atas huruf A ataupun atas huruf E, huruf I, huruf O, huruf U dan juga huruf U titik. Di atas huruf ni je dia ada. Tetapi katakanlah dalam huruf suku kata tu dia ada, okay, contoh kan, yang kedua ni PAI, dia ada 2. A ada, I ada. Dia akan berada di atas huruf yang pertama saja. Huruf pertama, dia akan berada di atas satu huruf saja dan huruf tu dia ada turutan lah macam mana kita nak letak tones. Dia mula dia akan cari huruf A. Tak ada huruf A, dia akan letak atas huruf E. Tak ada huruf E, dia akan letak huruf I. Macam mana lah, dia ada step dia. So yang ni kita tak perlu belajar lah sebab kita tak ada exam. Kalau yang ada exam tu memang kena belajar untuk letak tones. Sebab untuk letak tones tu dia ada formula dia. Macam mana nak letak tones tu nanti. Sebab kalau kita punya exam, dia akan bagi hanse, dia akan bagi tulisan hanse dan kita kena masukkan pinging dia. So masukkan pinging dia, kita kena jaga pinging dia tu tones yang keberapa. Kalau kita silap masukkan tones, contoh katakan benda tu tones yang kedua. Tapi kita masuk tones yang pertama, salah jawapan kita. Jadi itulah pentingnya tones. Memang tones memang kena jaga dan pada saya, pinging lebih susah daripada hanse.
P lebih susah daripada Hanze. Sebab Hanze kita tengok kadang tak tertulis, kita tengok kita faham cerita dia. Kalau exam lah, waktu saya exam dulu, kita baca karangan tu kita boleh faham cerita dia Hanze walaupun fully Hanze. Tetapi kalau pinyin, dia bagi Hanze, kita tulis pinyin. Yang tu paling saya takut. Sebab pinyin kita nak hafal sesuatu dia punya terus ke atas tu memang henang. Macam kita bertukar. Pertama ke kedua, ketiga ke empat. So macam benda tu akan itulah yang mengganggu pelajar untuk kalau exam Shengpiao. Itu yang mengganggu. Kita orang lebih mahu lagi Hanze sepenuhnya. Sebab Hanze ni memang tu je perkataan tu je perkataan dia. Okay, itu walaupun kita untuk belajar komunikasi kita akan bagi pinyin. Tapi kalau untuk exam tak nak pinyin, takut, susah. Okay. Okay, sekarang kita tengok nada dan maksud. Okay, tengok sini B-A-O. B-A-O. Baca dia pau. Baca dia pau. Dia ada 4 tons. Tons pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan pelajar boleh tengok Hanze di atas semuanya berbeza. Hanze di atas semuanya berbeza. Okey. Pau yang pertama bermaksud beg. Pau yang kedua bermaksud nipis. Pau tons yang ketiga pau bermaksud kenyang. Dan yang keempat pau bermaksud peluk. Jadi di sini kita nak beli beg. Kita nak cakap kat penjual food tu nak beg kita cakap. Tapi kita sebut yang tons keempat. Nak pau. So terkejut dah dia, maksudnya kita nak peluk. Pau tu maksud dia peluk. Jadi di sini kita kena jaga. Kita nak cakap kita kenyang. Oh, wapau lah. Saya dah kenyang. Tapi dia cakap wapau lah. Saya peluk sudah. Macam tu sikit. Jadi kenapa? Jadi kita kena sebut mengikut nada dia. Pau. Pau bermaksud kenyang. Wapau lah. Wapau lah. Saya sudah kenyang. 这本书很薄，是不是？这张纸很薄，kertas ni 很薄，sangat nipis. 这包很漂亮，beg ini sangat cantik. 我要抱妈妈，saya nak peluk mama. Jadi kat sini kita kena jaga dia punya sebutan, dia punya nada dia. Dan satu lagi, jangan kita ingat B-A-O tu, nada yang pertama tu dia hanya ada Hanze ni saja. Tak, nada yang pertama dia ada banyak Hanze. Dia ada banyak Hanze. Contoh, saya type kataan ni, pau. Di bawah ni adalah Hanze untuk B-A-O. Bukan satu. Dia akan pergi kepada 30 Hanze. 20 Hanze. Benda yang sama. Tu. Kat bawah yang saya tekan kat tepi tu bergerak tu kan kat bawah tu. Ini semua Hanze untuk B-A-O. Cuma kita tak tahu B-A-O tons yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke, empat. Di sini pelajar, cikgu-cikgu semua kena tahu, kena ingat. Kalau kita B-A-O ni bukan satu Hanze sahaja. Dia ada banyak Hanze lagi. Cuma kalau kita jumpa Hanze yang macam ni, okey, ni maksud dia beg. Tapi kita type B-A-O, keluar Hanze macam ni. Okey, ni maksud dia kenyang. So, jadi lebih senang. Kadang-kadang B-A-O tons yang ketiga ni, dia ada banyak lagi Hanze. Banyak lagi Hanze yang sama. Jadi, kita kena, untuk sebutan tu, kita kena jaga betul-betul sebutan. Kadang-kadang ada pelajar WhatsApp saya, Lasha, apa maksud pau? Dia bagi B-A-O saja. Apa maksud pau? Saya kata, pau ni apa? Apa Hanze dia? Kadang-kadang saya tak boleh bagi terus maksud sebab kita tak tahu apa dia orang tengah sembang pasal apa. Mungkin tengah sembang pasal kenyang, atau mungkin tengah sembang nak beli beg ke, tengah sembang nak peluk ke, apa kita tak tahu. Dia tengah tengok kertas tebal nipis pun kita tak tahu. Jadi kadang-kadang kita akan faham benda ni berpandukan ayat lah. Dia cakap macam ni, pau lah. Oh, ni maksud saya dah kenyang. Macam tu. So kita tahu, kita tengok walaupun orang bagi pinyin tak ada tons, ditanya kita apa maksud kan. So kita tengok answer tu kita tahu, okay, ni berkaitan dengan makan lah. Pau lah. Macam tu. Jadi keunikan dia ialah kita kena jaga dia punya tons tu, kita kena bezakan tons pertama macam mana, kedua macam mana, ketiga macam mana, keempat macam mana. Dan nak bercakap tu kena cakap, kita kena betulkan lah. Kalau kita nak cakap tebal, kita cakap nipis, kena cakap pau. Kalau kita cakap beg, pau. Kalau kita cakap kenyang, kita kena berdengung, pau. Kalau kita nak peluk, kita cakap nak peluk, kita cakap pau. Macam tu. Jadi di sinilah perbezaan nada dan juga maksud. Dan setiap nada bukan mempunyai maksud yang sama. Maksud setiap nada ada satu maksud ni, dan bukan satu maksud saja, dia ada banyak maksud juga. Cuma ini contoh dia. Okey, tons pertama beg.
Tons kedua nipis, tons ketiga kenyang, tons keempat peluk. Jadi untuk sebut, kita kena sebut mengikut nada yang tepat. Seterusnya adalah latihan sebutan. Latihan sebutan. Yang pertama BA. BA. BA dia akan bunyi pa. BA dia bunyi pa. BA, pa. Kita akan mulut kita akan jaga. Kita akan guna tangan untuk balancekan pa, pa. Yang kedua, pa, pa, pa. Yang ketiga, pa, pa. Yang keempat, pa, 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 pa. Jadi kita boleh beza. Kita di sini adalah latihan sebutan untuk nada. Macam mana kita nak bezakan 4 nada ni? Macam mana kita nak dengar dia dan kita nak boleh bezakan nada dia macam mana? Pa, 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 pa. Kalau P-A-I, dia akan bunyi pai. Sebab P tu keluarkan angin. Kan? P yang keluarkan angin. Pai. So, pai, 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 pai. Yang ketiga, DI. So, DI dia akan bunyi T. Sebab D tu bunyi huruf T. T. T, 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 T. T, 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 T. F-E-N, fern. Fern, 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 fern. Fern, 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 fern. Memang untuk kali pertama kita berlatih sebutan untuk Cheng Tiao, untuk nada, kita lebih baik kita menggunakan syarat tangan untuk kita mudahkan balance sebutan dia tu. Sebab ada kali kita guna tangan, ada pelajar tu kena guna kepala. Pa, 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 pa. Dia guna isyarat kepala. Jadi kadang-kadang tak keluar, dia tak tepat dia punya sebutan. Jadi untuk kali pertama kita belajar, kita boleh berlatih sambil saya sebut, cikgu-cikgu semua boleh berlatih menggunakan isyarat tangan. Macam saya buat ni. Pa, 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 pa. Kita buat tangan tu, isyarat tangan tu sama dengan dia punya tones. Kalau tones yang pertama kita buat senada daripada mulut kita keluar. Kalau nada yang kedua, kita daripada mulut kita naik ke atas. Sebab nada yang kedua daripada bawah ke atas. Nada yang ketiga daripada atas ke bawah, kemudian daripada bawah tu naik ke atas balik. Pa, dia naik balik. Pa. Kalau yang keempat daripada atas ke bawah. Dia marah. Pa, pa. Macam tu. Seterusnya sebutan M-E-N-G. M-E-N-G dia akan bunyi meng. Meng. Meng, 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 meng. Meng, 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 meng. Jadi kat sini untuk sebutan M-E-N-G tak ada masalah sebab meng sama dengan kita kan. Fern sama dengan kita. Jadi pelajar akan tengok untuk B-A dia akan bunyi pa. P-A-I dia akan bunyi pai. D-I dia akan bunyi D. Seterusnya sebutan untuk S-H-I. Tadi kan kita dah latih kan. Z, C, Sh. So S-H-I kan sh. Sh, 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 sh. S-H-I kat belakang tu kan bunyi sh. Tone yang keempat. Sh. Sh, 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 sh. Sh, 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 sh. C-H-A-N. Chan. C-H-A-N. Chan. Dia akan bunyi chan. Yang ni C-H-A-N dia bunyi chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Kalau Z-H-A-N dia akan bunyi macam mana kalau Z-H-A-N? Jen ke? Jen. Jen. Sebab macam jen. Jen. Z-H macam ada Z kan? Kalau A-N, Zan. Zan. Cuma kita tadi kan kita dah belajar, kita sebut Z-H, kita kena kacik gigi, tarik mulut ke belakang kan? Tapi nak sebut yang ni tak
takkan nak kacik gigi lagi nak tarik ke belakang. Mula-mula sebelum sebut Z kita kacik siap-siap terus. Tarik terus. Zan, kita akan bunyi sebutan yang tepat. Kita kacik gigi terus, kita tarik mulut ke belakang. Zan. Jangan tak nak sebut anjan, dia kerja lain lah. Kita jangan bunyi sebutan yang tepat tu. Okey, zan. Z-H-A-N sebelum kita nak sebut tu, kacik dulu. Sebab kita nak biasakan sebut tu. Bukan zan. Zan sebab dia ada S. Zan. Baik. Zan. Ya, pertama. Zan. Itu sebutan dia senang. Kita dah boleh beza dah. ZH macam mana, CH macam mana. CH, Chan, C-H-A-N, Chan, Z-H-A-N, Zan. Okay, T-I-A-O. Kita tahu T kita kena keluarkan angin. Tiao. Okay, R-A-N-G. Sebutan R-A-N-G ni sebutan kita lah. Rang, kan? Rang. Macam tu. Okay. Jadi dekat sini, untuk latihan tones ni saya nak dengar lah. Langsung nak dengar cikgu-cikgu semua macam mana sebut. Boleh tak kita akan pilihlah beberapa orang sebab masa tinggal lagi 10 minit. Nanti kita akan sambung esok. Untuk latihan ni kita akan selalu berlatih. Sebab latihan tones ni kita akan selalu berlatih setiap hari. Okay. Okay, sekarang saya nak minta Cikgu Adibah. Boleh? Boleh. Okay, Cikgu Adibah, boleh baca SHI macam mana? Boleh. Baca ikut nada dia. Semula. SHI. Sh macam mana? Okay, cikgu bunyi shi, cikgu. Dia bukan bunyi shi, dia bunyi shi. Dia bunyi shi. Shi. Macam tu. Saya try. Okay. Shi. Okay, cikgu. Kalau kita nak sebut TIAO tu macam mana? Tiao. TIAO kita nak sebut. Tiao. Macam ni. TIAO. Tiao. Okey, cikgu sebut tadi tu dah okey. Cuma cikgu kena jaga untuk huruf T. Tak keluar angin sangat huruf T tu. Nanti cikgu berlatih boleh cuba tekankan untuk huruf T deh. Untuk T tu kita kena keluarkan angin. Okey, Cikgu Adibah. Terima kasih. Okey. Siapa lagi saya tak panggil? Cikgu Ashikin? Cikgu Ashikin, line okey ke? Okey. Oh, line cikgu saya tak berapa jelas lah dengan suara cikgu. Kita apa cikgu? InsyaAllah ada lain hari nanti kalau ada line okey kita akan dengar cikgu baca Cikgu Ashikin baca Okey. Cikgu Syakirah. Cikgu Syakirah time Okay, Cikgu Zulaikha. Cikgu Syakirah ada. Okey. Cikgu Syakirah. Okey, Cikgu Syakirah boleh proceed. Ya, saya. Okey, cikgu baca untuk sebutan PAI.
Ada P, A, I mana? Yes, ada share. Pi. Okay, P-A-I dia akan bunyi pi. Kita keluarkan akhir P tu. Pi. 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 Pi, 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 pi. Boleh cikgu ulang? Okay. Pi. 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 Okey. Pi. Okey. Terima kasih Cikgu Syakira. Sekarang Cikgu Zulaikha. Baca hak mana cikgu? Cuba D-I. Dia punya T ke? Bunyi T. 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 Oh, okey. Piao Chun, tepat? Okey, kalau kita tengok F-E-N. Fen, kau fan tu Fen. 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 Oh, okey. Kalau sebutan untuk ni Z-H-A-N. Zan. Okay. Zan. 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 Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Piao Chun no. Cepat sebutan. Okey, Cikgu Nur Sabila. Ya. Cikgu sebut untuk C-H-A-N. Yang mana? Chan. C-H-A-N. Okey. Chan. 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 Okey. Kalau S-H-I? She. 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 Okey, kalau boleh cikgu bunyi S ni. She. Okey. Semula. She. 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 Okey. Bukan she. Dia she. Dia belakang. Dia she. She. Okey. Terima kasih cikgu. Okay, Cikgu Nur Amalia. Cikgu Nur Amalia, Saima. Ya, saya. Okay, cikgu cuba R-A-N-G. R-A-N-G. Rang. Okey, betul. Rang. Kalau Z-H-A-N? Jan. Zan. Bukan zan. Zan. Okey, sia cikgu. Okay, seterusnya saya minta Cikgu Nur Fatimah. Cikgu Fatimah, Saima. Okay, Cikgu Nik Nur Amirah. Okey, mana? C-H-A-N. Chan. 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 Okey, kalau Z-H-A-N? Zan. Zan. Okey, dia bukan bunyi zan saja, dia zan. Kita kena tekan, kita macam kita tarik kacik gigi tu, kita tarik ke belakang baru dia bunyi zan. Betul. Semula. Cuba tengok sekali. Zan. No. Awak sebut nak baca dengan terus jadi zan terus. Sebelum mulakan kita kacik gigi terus. Kacik gigi tarik mulut. Zan. Depan okey. Belakang tu lari dah. Okey, tapi tak apa. Sebutan Z-H-A-N tu kita kena tekanlah nanti. Kita praktis, kita kacik gigi dan kita tarik sebelum kita tekan, kita sebut huruf Z tu. Okey, sia-sia cikgu. Kita minta Cikgu Nik Hamdi.
Cikgu Ni Hamdi, Putai. Cikgu Muhammad Nasir. Saya. Okey, cikgu cuba sebut SHI. Se. She. Se. 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 She. Yang keempat, Se. she. Se. Hmm? Se. 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 Okey, kalau FEN. Pen. Hmm. Pen. Hmm. Pen. Pen. Okey, terima kasih cikgu. Seterusnya Sama-sama. Cikgu Muhammad Luqman. Muhammad Luqman. Cikgu Muhammad Luqman. Lain buana. Lain warna. Okey, kalau cikgu cuba sebut untuk MENG. MENG. N-A. Meng. Meng. Okey, macam mana? Untuk nada. Meng. Meng. Dah kata. Meng. Meng. Okey, kalau untuk BA. Po. Po. BA dia bunyi pa. 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 Okey, cantik. Kalau CHAN. Ni kata. Ni kali lagi ya. CHAN. Macam mana? Chan. Chan. Okey. Chan. Nak kata? Chan. 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 Chan, 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 Chan. Okey. Chan. 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 Jadi cikgu maknanya dalam bahasa Mandarin ni nada tu bermakna apa? Bermakna. Mempunyai maksud tersendiri. Maksud tak boleh sesuka hati cakap lah. Kita cakap baik tapi kita cakap tone yang keempat. Kita cakap baik tu tone pertama, pergi cakap tone yang keempat. Maksud lain lah. Macam tu. So kita kena tengoklah. Kita kena ambil perhatian. Betul. Banyak kali mengenai. Banyak kali berbeza nada ni. Banyak. Banyak benda lah. Banyak. Memang kita kena petikan, kita akan belajar nanti seterusnya. Kita akan tengok ikut terus lah. Macam tu. Okay. Jadi untuk hari ni, kelas kita untuk hari ni sampai sini saja. Jadi ada soalan ke daripada pelajar semua? Pelajar, cikgu semua? Selamat kelas. Okay, kalau ada apa-apa macam nak tanya ke boleh WhatsApp saya lah. Ada saya dalam group tu saya ada. Nanti boleh WhatsApp saya ataupun nak tanya Cikgu Lausha Zaleha pun boleh, nak tanya saya pun boleh. Okay semua? Jelas? Okay untuk hari ni? Okay, jelas. Terima kasih cikgu. Okay, jadi bolehlah nak sebelum tidur nak mofo dulu sebelum tidur kan? Nak berlatih dengan anak ke dengan kawan-kawan ke boleh semua. Okay, kita jumpa esok. InsyaAllah esok kelas kita grup kita pukul berapa esok? Grup 2 pukul 8 pagi. Bukan 8.30, 8 pagi. Pukul 8 pagi esok Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.